Adakah anda sibuk dan tiada masa nak ambil tahu tentang berita semasa? Mudah saja kalau nak tahu tentang berita dan informasi terkini. Mari tonton Economy Express. Percaya atau tidak, sedar ataupun tidak, faham ataupun tidak, ada beberapa sektor perniagaan yang sebenarnya mempunyai pengaruh besar di dalam kesejahteraan sesebuah negara. Dalam bahasa kasarnya, entiti yang mengawal negara di belakang tabir. Perkara ini bukan sahaja berlaku di negara kita, malah di negara-negara maju seluruh dunia seperti Amerika Syarikat. Antara sektor yang kita boleh nampak dengan jelas adalah seperti bahan mentah makanan, tenaga dan juga komunikasi. Rakyat mana-mana negara amat bergantung kepada sektor-sektor ini untuk melakukan rutin kehidupan seharian mereka. Maka, para pemain industri ataupun perniagaan-perniagaan yang memberi perkhidmatan berasaskan sektor tersebut sudah tentunya mempunyai kuasa yang besar. Ini membolehkan mereka untuk mengumpulkan kekayaan yang luar biasa dan dengan strategi dan langkah yang betul mereka akan kekal di atas untuk jangka masa yang panjang. Jadinya adalah amat mengejutkan apabila pada hari Jumaat minggu lepas MCMC ataupun Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia mengumumkan yang syarikat U Mobile telah memenangi tender untuk membina rangkaian komunikasi 5G kedua di Malaysia. Yes, U Mobile. One of the shittiest telco in Malaysia. Okey, kenapa sebenarnya pengumuman ini merupakan suatu kejutan yang sukar nak diterima oleh pelbagai pihak? Ini adalah kerana jika nak dibandingkan dengan dua lagi syarikat telekomunikasi gergasi negara iaitu Celcom Digi dan Maxis, U Mobile mempunyai bilangan pengguna yang paling sedikit. Sehingga tahun 2023, U Mobile hanya mempunyai 9 juta pengguna di seluruh negara. Celcom Digi dalam laporan suku kedua 2024 mereka mempunyai 20.2 juta pengguna dan Maxis Ananda Krishnan mempunyai 12.7 juta pengguna. So nak compare dengan U Mobile memang jauh beza. Begitu juga dengan bilangan kawasan jaringan atau dalam bahasa Inggerisnya Network Ready Site. Ini bermaksud kawasan yang syarikat telekomunikasi ini dah sedia liputi dengan sambungan internet. Maksudnya area tu ada line atau tak ada line lah basically. So untuk Celcom Digi mereka ada 18,000 kawasan di seluruh negara. Maxis pula ada 11,000 kawasan dan U Mobile hanya ada 9,000 kawasan. Maksudnya Celcom Digi double the number of areas yang U Mobile dah cover. So, sudah tentunya kita tak boleh nak buang rasa pelik. Sebab ialah, dengan 18,000 kawasan yang sudah sedia ada sambungan internet, mereka hanya perlu melakukan naik taraf kawasan-kawasan ini kepada sambungan 5G. So, jumlah kawasan baru yang perlu dibuka adalah jauh lebih sedikit dan sudah tentunya akan menjimatkan banyak kos. So, ni kalau kita fikir dari segi logik akal lah. Banyak pihak mula mempersoalkan kenapa MCMC memilih U Mobile sebagai pemenang tender tersebut. Sejak mereka mengeluarkan informasi berkenaan tender rangkaian 5G kedua negara pada bulan Julai yang lalu, Celcom Digi dan Maxis telah dilihat sebagai pemenang berpotensi untuk tender tersebut. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Celcom Digi dan Maxis telah melabur jumlah wang yang besar untuk memastikan rangkaian 4G sedia ada mereka kepada versi yang lebih moden. Ini membolehkan rangkaian-rangkaian ini dinaik taraf kepada 5G dengan lebih mudah dan pantas. So itu apa yang Celcom Digi dan Maxis telah lakukan. Okey, sebenarnya aku tak ingat Economy Express episod yang mana, tapi kita sebenarnya dah buat liputan berita di mana Maxis cuba untuk membeli dan bergabung dengan U Mobile untuk mengukuhkan lagi peluang mereka memenangi tender 5G ni. Tapi kerjasama tu tak menjadi. Agaknya sebab ni lah kot U Mobile tolak tawaran Maxis sebab diorang dah tahu yang diorang akan menang tender tersebut. Konspirasi. So, korang boleh tekan sini kalau korang nak tonton episod Economy Express tersebut, okay? Satu lagi isu yang banyak dibangkitkan di media sosial terutamanya selepas pengumuman pemenang tender tersebut adalah pecahan pemegang saham syarikat U Mobile Sdn Bhd.
Rata-rata pengguna maya merasakan U-Mobile tidak layak memenangi tender tersebut kerana separuh daripada syarikat tersebut dimiliki oleh pemegang dari negara jiran iaitu Singapura. Straits Mobile Investment Private Limited yang dikaitkan dengan Temasek Holding yang dimiliki Singapura memegang 48% saham dalam U-Mobile. Hampir separuh. Kalau korang nak tahu, Temasek Holding merupakan khazanah nasional versi Singapura. Another khazanah national story, baby. Yes. Khazanah nasional yang kita baru je cakap dalam episod lepas. Okay, ni side story additional information. Kalau korang nak tahu, Tan Sri Hassan Merican, bekas CEO Petronas dan juga bekas ahli Council of Elders yang Tun Mahathir buat masa dia jadi PM kali kedua tahun 2018 tu, kini merupakan ahli lembaga penasihat untuk Temasek Holdings. So, sebenarnya ada kaitan ke? Okey, berbalik kepada U-Mobile. Ramai yang berpendapat dengan menyerahkan operasi berkaitan teknologi komunikasi negara kepada entiti yang dimiliki oleh negara asing merupakan satu langkah yang mengancam keselamatan negara. Jika dipikirkan semula, ada logiknya dalam dakwaan tersebut. Seperti yang aku war-warkan di awal segmen, data dan teknologi hubungan kini adalah satu komoditi penting dalam memastikan kesejahteraan hidup rakyat. Perkara ni sama je seperti apa yang terjadi pada bulan Julai yang lepas, di mana orang ramai pernah menyuarakan kebimbangan mereka apabila BlackRock Incorporated akan mempunyai pegangan dalam Malaysia Airports Berhad yang menjaga pintu masuk utama negara. So, it's like the same issues lah. Jadi, selepas menerima pelbagai maklum balas daripada orang ramai, U-Mobile telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi. Katanya mereka akan mengurangkan jumlah pegangan saham oleh entiti dari negara asing di syarikat itu kepada 20% sahaja. So, daripada 48 turun jadi 20%, lebih daripada separuh. Ini bagi memastikan kawalan yang lebih besar diberikan kepada Malaysia serta menggalakkan lebih banyak pelaburan daripada syarikat tempatan kepada negara itu. Wait a minute. Hold up. Cangkaman. Cotomate. Entah-entah ni sebenarnya diorang punya matlamat utama. Nak dapatkan lebih banyak pelaburan. Sedalam manakah lubang ardap itu? How deep does the rabbit hole goes? Okay, menolak konspirasi dan teori-teori palatau ke tepi. MCMC perlu menjelaskan dengan lebih terperinci kenapa mereka memberikan tender tersebut kepada U-Mobile. Sebab pada ketika ini, perincian detail tender tu tak didedahkan kepada orang awam. Kita pun tak tahu berapa banyak jumlah wang yang dilibatkan dalam tender ni. Nobody knows. Yang tahu hanyalah MCMC, kerajaan dan juga syarikat-syarikat telco yang diberi peluang untuk merebut tender ni lah. Ada yang berpendapat ini adalah bagi menggalakkan persaingan dan membendung monopoli oleh syarikat-syarikat telekomunikasi gergasi yang lagi dua tu. Di mana bagi aku boleh diterima akal. Yalah, kalau kita fikirkan, jika syarikat kau yang membekalkan rangkaian 5G tersebut, sudah tentunya syarikat kau boleh menyediakan package dengan harga yang jauh lebih murah kepada pengguna. Pakej yang murah akan menarik lebih ramai pengguna. Lebih ramai pengguna bermaksud pecahan jualan dalam pasaran untuk syarikat kau akan meningkat. So, pada ketika ini, Celcom Digi merupakan pemegang pecahan jualan dalam pasaran tertinggi di Malaysia dengan jumlah anggaran 50%. Manakala Maxis sebanyak 37% dan U-Mobile hanya 13%. So, jika Celcom Digi dapat naikkan lebih daripada 50% pecahan jualan, kita boleh anggap sebagai monopoli kerana syarikat-syarikat lain akan sukar untuk bersaing, termasuk syarikat baru akan datang di masa kelak. Jadi, apa pendapat anda semua berkenaan dengan isu ini? Adakah anda rasa U-Mobile sememangnya layak untuk memenangi tender rangkaian 5G kedua negara tersebut? So, kongsi pendapat anda di bahagian komen di bawah, okey? Economy Express hari ini dibawakan khas oleh FXGT. So, kalau korang belum tahu lagi, FXGT merupakan sebuah brokerage yang menyediakan platform untuk korang trade CFD alatan kewangan. Dan of course, buat keuntungan melalui position jual dan beli dalam pasaran.
So ada macam-macam alatan kewangan yang korang boleh trade dekat FX GT, seperti of course yang paling popular untuk rakyat Malaysia tak lain tak bukan iaitu emas ataupun XAU USD. Selain itu ada juga mata wang iaitu forex, stocks, crypto indices dan bermacam-macam lagi. So FXGT juga nak belanja 100% welcome deposit bonus bermula 4 sehingga 8 November 2024. Jika korang merupakan pengguna FXGT baru, korang boleh dapatkan 100% bonus daripada jumlah deposit pertama korang sehingga $500. Sudah tentunya bonus ini support floating dan margin position korang dalam pasaran. Jadi jangan tunggu lagi, ambil peluang ini untuk mulakan career korang dalam industri financial instrument trading. Daftar account trading FXGT sekarang menggunakan link dekat description. Thank you FXGT for sponsoring our video. Back to the news. Ayo Johor, luaskan kuasamu Johor. Johor dilaporkan akan menjadi negeri pertama di Malaysia yang menawarkan gaji permulaan RM4,000 untuk pemegang diploma dan RM5,000 bagi pemegang ijazah. Gaji starting, gaji permulaan. Ini adalah untuk sektor-sektor tertentu yang berkaitan dengan zon ekonomi khas Johor Singapura. So, kalau korang masih tak tahu apa itu zon ekonomi khas Johor Singapura, ini merupakan zon bersepadu bagi perniagaan dan pelaburan yang bertujuan memudahkan aliran rakyat dan barangan merentasi sempadan antara dua negara, iaitu Malaysia dan Singapura lah. So, dalam bahasa mudah dia, ada satu kawasan di Johor yang akan dibangunkan khas untuk meletakkan syarikat dan perniagaan dalam sektor terpilih seperti teknologi. Seperti yang kita semua tahu, dekat Singapura ada banyak syarikat teknologi dan pekerja-pekerja pakar. So, dan dalam masa yang sama juga, Malaysia kini mula menjadi negara tumpuan untuk pembinaan pusat data dan teknologi awan. So, jadi lebih mudah kalau kita dapat alirkan kemudahan, teknologi dan kepakaran antara dua negara ini dengan lebih efisien. Korang boleh bayangkanlah sekarang kalau orang Johor yang pergi kerja kat Singapura tu kena bangun pukul 4 pagi bhai nak pergi kerja. Maka wujudlah zon ekonomi khas Johor Singapura. Dia tiada perincian mendalam lagi, tapi dimaklumkan yang pekerja di zon ekonomi khas ini hanya perlu menggunakan QR code untuk merentas sempadan kedua-dua negara. No more passport, no more immigration. Kembali kepada berita gaji premium tadi, dimaklumkan bahawa Majlis Pembangunan Bakat Johor ataupun JTDC yang baru dilancarkan akan memainkan peranan penting dalam merealisasikan visi negeri untuk menawarkan gaji permulaan yang premium kepada golongan belia. So maksud dia yang bukan belia dah tak boleh dapat gaji premium. So langkah ini juga akan memastikan 100,000 peluang pekerjaan berkualiti yang dijangka diwujudkan di bawah zon ekonomi khas Johor Singapura akan diisi. Pada masa ini kira-kira 74,000 pekerjaan sudah tersedia dan hanya sekitar 52,000 yang telah diisi. So pada masa kini Johor menghadapi persaingan dengan negara jiran Singapura dalam menarik tenaga kerja yang berkualiti dan berkemahiran disebabkan perbezaan kadar mata wang. Yalah, syarikat tempatan menawarkan gaji minimum RM1,700 berbanding $1,500 oleh syarikat Singapura. So kalau kita convert Singapore dollar tu dah jadi lebih RM5,000, tapi dekat Singapura still RM1,000 lebih. So Datuk On Hafiz, Menteri Besar Johor, juga mengatakan bahawa salah satu objektif JTDC adalah bekerjasama dengan institusi pendidikan tinggi di Johor untuk memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi permintaan industri. So, majlis itu juga diberi tanggungjawab untuk membangunkan ekosistem yang menyediakan latihan, pendidikan dan kerjaya bagi melahirkan bakat-bakat bertaraf dunia yang berkemahiran tinggi. Dalam masa yang sama juga dimaklumkan pentadbiran Johor juga telah bertemu dengan 83 syarikat terkemuka dari Korea Selatan untuk mempromosikan penubuhan zon ekonomi khas Johor Singapura dan berpotensi membawa pelaburan strategik bernilai sekitar 190 juta US dollar ataupun 828 juta ringgit ke negeri tersebut. Almost 1 bilion ringgit. So good for you Johor, tak ada sembang-sembang, kita jalan terus.
Jadi kebelakangan ini aku nampak banyak pihak di media sosial cuba bongkar penyelewengan dan ketidakadilan dalam urusan syarikat-syarikat di negara kita, terutamanya berkaitan kerajaan, yang sudah tentunya satu perkara yang bagus untuk kita maju ke hadapan sebagai sebuah negara. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komen korang di bawah. Bye bye.